Assalamualaikum, selamat malam. Anda bersama lagi di BBTV dalam Big Live. Malam ini kita bawakan satu segmen khas. Walaupun tadi kita berbicara tentang panjang lebar tentang bajet 2022, tapi petang ini, malam ini kita kembali ke pentas politik dan kita cubalah selit-selit isu bajet dan sebagainya. Tapi pada malam ini apa yang kita membincangkan isu yang menarik, politik stabil di AP versus UMNO. Baiklah, seperti mana yang anda dapat lihat di studio bersama kita seorang analisis politik yang tidak asing lagi di Malaysia. Kita perkenalkan Datuk Zaharin Muhammad Yassin, Ketua Cawangan UMNO Sri Labuan. Banyak mengupas isu-isu politik, tidak kira baik dari segi UMNO, Barisan Nasional, Pembangkang, Pakatan Harapan, semua isu segalanya dalam pemikiran Datuk Zaharin lah. Sangat popular di media sosial, yang punya ramai pengikut di live. Berpuluh-puluh beratus-ratus nak mendengar pandangan Datuk Zaharin. Okey, itu di studio. Tidak ketinggalan kita bawakan secara langsung ke udara di BBTV juga malam ini. Kita memperkenalkan Ketua Pembangkang Perak, Dr. Aziz Bari. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah, terima kasih. Baik. Terima kasih. Tak dengar, Doktor? Doktor boleh dengar? Saya dengar. Oh, okey, Doktor. Cantik. Okey, signal baik. Okey. Turut bersama kita, seorang yang tidak asing lagi di BBTV. Selalu kita undang, kita persilakan Datuk Lokman Nur Adam, Presiden Laskar Cyber Malaysia. Apa khabar, Datuk Lokman? Baik, Alhamdulillah. Baiklah, untuk pusingan pertama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, segmen pertama ni rasanya tak cantik kalau kita tak bicara tentang bajet lah yang baru berlangsung. Kita minta staf ahli panel kita mengupas sikit lah bajet yang telah dibentangkan oleh YB Menteri Kewangan kita, Datuk Seri Tunku Zafar Tunku Abdul Aziz. Baiklah, Datuk Zaharin, setelah pembentangan bajet tadi, macam mana Datuk Zaharin melihatlah, kupas, Datuk Zaharin nampak okey ke untuk rakyat, macam mana bajet yang dibentangkan tadi? Ya, bajet ni jangan sampai rakyat terbeban. Betul, ya. Jadi kalau kita berbelanja, rakyat terbeban dengan cukai dan sebagainya, itu tidak baik untuk rakyat. Jadi soal pokoknya ialah bajet ini mesti membahagiakan rakyat. Jadi kalau kita belanja terlalu banyak, memberikan tunai kepada rakyat tapi tidak ada pulangan, dia agak tidak menariklah bajet itu. Sebab masalah sekarang ni tumpuan bajet ialah bagaimana rakyat boleh dibantu bagi kehidupan mereka dari segi ekonomi. Termasuk soal beberapa subsidi dan sebagainya yang mereka tidak terima. Kan? Jadi saya tak baca lengkap, besok baru saya baca lengkap. Saya rasa setakat itu sajalah saya punya pandangan. Okey, terima kasih kepada Datuk Zaharin. YB Aziz, Dr. Aziz, macam mana Doktor melihat, mungkin Doktor yang mendengar pembentangan tadi, boleh kupas lah sedikit bajet. Mungkin ada yang menarik untuk rakyat pada bajet tadi, pada pandangan Dr. Aziz Bari. Bagaimana, Doktor? Ya, terima kasih. Saya agak kesan oleh kerana ini kali rekodnya yang paling besar dalam sejarah Malaysia, lebih 300 bilion, 311. Kemudian juga ada satu rekod lain, maknanya ada penyertaan pembangkang melalui MOU yang telah disepakati. Cuma seperti juga belanjawan yang sebelum ini, sama ada dia berjaya atau tidak untuk menangani ataupun cuba untuk mencapai sasaran, kita belum pasti. Dan saya fahamkan pihak pembangkang belum memberikan macam cek kosong untuk meluruskan. Jadi sudah dibentang dan melihat apa yang kita pasang dan mengharapkan MOU yang ada itu akan yang sepatutnya dan sewajarnya, dan diharapkan belanjawan yang dapat sebanyak ini memberikan kestabilan kepada sistem politik. Setakat itu dapat berikan respon belanjawan 20 yang Baik, terima kasih Dr. Aziz. Baik, seterusnya untuk Datuk Lokman Nur Adam.
Datuk Lokman melihat macam mana bajet ni? Mungkin Datuk boleh kupas secara ringkas bajet yang dibentangkan tadi, Datuk. Tak dengar. Kalau kita lihat untuk B40 yang berpendapatan 1,500 ke bawah, dia punya bantuan, kalau dulu kita panggil BRIM Ya. dulu buat kalau menang pilihan raya dapat 2,000. Jadi kali ni nampaknya sudah tercapai, sudah dapat 2,000 untuk mereka yang pendapatan di rumah 2,500 ke bawah, dan kalau orang yang menerima tu bukan bapa tunggal atau dapat lagi 500 tambahan. Begitu juga dengan bantuan lain, bantuan JKM, banyak. Saya tengok bantuan awal persekolahan dulu zaman Haji kita bagi 100, kali ini dinaikkan 50. Saya nampak terlalu banyak benda-benda yang kita boleh bagi pujian kepada dah pembentangan belanjawan kali ini. Saya nampak sangat menyeluruh, pernah sampai tentang 2 jam nak tunggu habis, 2 jam baru habis belanjawan tu. Dan saya tengok dari segi kenaikan cukai pun tak banyak lebih kepada pelepasan cukai. Kecuali cukai contohnya lah yang disebut tadi, mungkin cukai dari segi barang-barang yang mendatangkan mudarat, cukai kepada cair vape contohnya ataupun gel, kemudian cukai kepada minuman mengandungi gula yang berasaskan koko. Saya rasa benda tu lebih kurang macam cukai ke atas arak lah, benda-benda yang memudaratkan kepada rakyat. Saya rasa tidak ada masalah demikian dinaikkan, tetapi banyak pengurangan. Kemudian kalau nak beli kereta CBU 100% cukai jualan dia diskaun, TKD 50%, banyak lagi 40% yang kita boleh nampak sangat positif. Cuma satu pengumuman yang saya tunggu-tunggu dan saya rasa ramai rakyat tunggu, iaitu pengumuman untuk kelulusan iCitra. Ya. Sekarang tak dapat. Jadi walaupun dia tak dibentangkan dalam belanjawan, saya mengharapkan supaya Menteri Kewangan ataupun Perdana Menteri mungkin dapat mempertimbangkan dengan sehabis baik, membolehkan rakyat dibenarkan untuk mengeluarkan iCitra sebanyak RM10,000 secara one off tanpa syarat, insyaAllah. Ya. Baik, terima kasih banyak Datuk Lokman atas kupasan tu. Baik, kita kembali pada topik kita. Politik stabil, DAP versus UMNO. Baiklah Datuk Zahrin, kalau nak bercerita tentang politik stabil ni, mana yang stabil? DAP ke, UMNO ke, atau dua-duanya tak stabil, Datuk? DAP di dalam Pakatan Harapan. Ya. Nampaknya Pakatan Harapan sudah stabil. Sebab kalau kita tengok pembagian kursinya jelas bahawa PKR akan dapat 11. Ya. DAP 8 dan kemudian itu mana? BD kan. Jadi Kalau yang kita lihat secara menyeluruhnya jelaslah bahawa kestabilan kepimpinan bukan politik dah dimulakan oleh PI. Tapi UMNO masih lagi mengabul. Barisan Nasional masih lagi belum ada keputusan tamat. Sama ada pembahagian kepada PAS atau tidak. Dan ini agaknya perlu dikaji dululah, tengok dulu. Dan begitu juga parti Perlindungan. Jadi parti Bersatu ni pun kalau kita lihat bahawa dia pun belum ada keputusan. Hanya sekadar 28 bertanding. Adakah 8 kawasan bukan Melayu ni gerakan akan bertanding? Kan? Sampai sekarang pun dia belum menjelaskan lagi. Jadi yang dah terlepas dari segala masalah ni, saya nampak Pakatan Harapan saja. Baik, itu komen Datuk Zahrin berdasarkan landscape pilihan raya negeri Melaka. Sebab tadi Pakatan Harapan, Datuk Pemimpin Pakatan Harapan Datuk Sri Anwar Ibrahim, Lee Guan Eng, Mak Sabu telah mengadakan sidang media dan mereka telah menyatakan kursi-kursi akan ditandingi untuk PRM Melaka. Baiklah, kita beralih kepada Ketua Pembangkang Don Perak, kan? YB Dr. Aziz Bari. YB Aziz, macam mana Dr. melihat
kestabilan politik ni dari segi DAP atau UMNO, dari segi kerangkuman atau kerangkuman macam mana Dr. Aziz melihat kestabilan politik antara DAP dan UMNO, Doktor? Saya agak muskil kenapa soalan itu ditanyakan, oleh kerana kita berada dalam suatu gabungan Pakatan Harapan. Jadi saya berasa sepatutnya soalannya ataupun isunya adalah soal Pakatan Harapan lawan UMNO ke ataupun Perikatan Nasional ataupun Pakatan Nasional lah, bukannya DAP semata-mata. Jadi saya rasa agak muskil lah kenapa DAP yang ditonjolkan di situ, sebab kita sebahagian daripada Pakatan Harapan dan kita sepakat bersama-sama rakan-rakan keadilan bahawa gerak politik kita, dasar kita melalui seperti mana yang telah kita sebutkan dalam manifesto ataupun kita dalam berada yang pasal komitmen kita di situ lah, kestabilan politik yang bagaimana yang nak bincang ataupun nak dicapai itu saya tak, sebab kita telah menunjukkan kemampuan kita daripada segi pentadbiran negara peringkat negeri daripada 2008 dan juga buat selama 22 bulan di Pakatan Harapan itu sebelum jatuh selepas lah. Jadi pada kita memang kita kestabilan itu satu perkara yang kritikal lah, yang penting, sebab itu yang akan memberikan kerajaan yang memerintah itu memenuhi janji dan melaksanakan mandat. Ya. Jadi, pada kami kestabilan itu penting dan itu juga semua tidak ada masalah. Penting juga untuk menarik pelaku asing dan sebagainya. Jadi setakat ini memang tak timbul soal DAP. Jadi cuma pembangkang ada peranan dia, dan saya fikir apa yang dilakukan dalam MOU yang telah pun dicapai satu pengakuan apa yang telah rakyat harapan dan DAP sendiri telah pun tentang penting peranan pembangkang dalam pentadbiran, dan memang secara rasmi dia ada peranan. Yang malangnya tidak diberikan 60 tahun kita merdeka. Jadi sekarang ini kita dah masuk satu fasa yang baru, dan saya fikir itu lebih dari nanti. Baik, terima kasih Dr. Aziz atas komen. Seterusnya kita beralih kepada Dato' Lokman. Bercerita tentang kestabilan politik ni, pada pandangan Dato' Lokman pula macam mana melihat? Mungkin kestabilan DAP dan UMNO tu wajarkah kita buat comparison, atau pada pandangan Dato' Lokman macam mana? Pertama sekali saya setuju kenyataan Dr. Zahrin tadi lah. Saya rasa kita tak boleh ukur buah parti itu stabil hanya kerana mereka selesai soal. Untuk makluman, Barisan Nasional dia untuk bertanding di 28 kursi. Kita ada masalah. Cuma sekarang ni UMNO sudah pun setuju untuk meneruskan kerjasama di PAS dalam pilihan raya di negeri. Dan mungkin kita akan dapat tawaran sekian jumlah kursi di PAS. Lepas terima, kita akan pastikan bahawa bila pengumuman dilakukan, maka kursi-kursi tertentu akan diberikan kepada PAS. Certain akan diberikan kepada UMNO, sebahagian akan diberikan kepada MCA dan sebahagian kepada MIC. Itu satu perkara yang saya rasa selagi belum hari penamaan calon, dari segi kedudukan calon, dari segi jumlah pengagihan kursi, dia boleh berubah bila masa. Ini bukan lambang sesebuah parti itu tidak stabil. Dan kalau nak dikatakan parti politik ni, kalau nak dikatakan parti itu stabil, bagi saya mana-mana parti politik selagi dia belum dapat kuasa, kestabilan dia lebih kuat daripada ketika dia sudah mendapat kuasa. Contohnya dalam DAP sendiri, kita pun tahu ada fraksi yang pro kepada dinasti Lim, iaitu Lim Guan Eng, Lim Kit Siang dan sebagainya, Tony Puang. Tapi ada juga fraksi yang dah tahu temberang Lim Guan Eng, dah tahu tentang macam mana dia manage Kementerian Kewangan,
dah tahu ada 33 report ke atas Lim Guat Eng dan juga Tony Phua. Jadi mereka juga, contohnya lah, fraksi satu lagi fraksi di dalam DAP, mereka juga bercadang untuk membersihkan DAP. Itu pun berlaku. Sama juga di dalam UMNO. Bila dah ada kuasa, sudah pastilah ada pihak tertentu yang pro kepada Muhyiddin dulu ataupun PPBM yang nak teruskan kerjasama dengan PPBM. Ada pihak tertentu yang nak UMNO stand alone. Ini satu perkara yang bagi saya, mana-mana parti politik bila dia sudah meraih kuasa, dia tidak boleh lari dalam bab ni. Begitu juga dengan PKR. Satu ketika dahulu kita nak cari calon untuk mengisi kerusi di dalam PKR. Susah. Kita kena pujuk orang. Kena pujuk pakar bedah otak jadi calon pilihan raya. Kita kena pujuk cikgu-cikgu. Kena pujuk mereka-mereka yang ada idealisme untuk bertanding pilihan raya. Tetapi contohnya, bila mereka berjaya menawan negeri Selangor, kita lihat buat kali pertamanya, berlakunya demonstrasi bila tukar jawatan Ketua Pemuda Negeri Selangor contohnya. Mereka buat demonstrasi untuk menentang Samsul Iskandar yang hari ini menjadi calon Ketua Menteri untuk Pakatan Harapan di Melaka. Ada poster cakap macam-macam. Itu hanya berlaku bila sesebuah parti itu sudah meraih kuasa. Jadi ini bagi saya, ini tabiat manusia. Sama jugalah apa yang menyebabkan kita berhadapan dengan pilihan raya hari ini ialah kerana tabiat manusia yang rakus kuasa. Dah pernah merasa jadi ketua menteri, nak jadi ketua menteri balik. Yang akhirnya menjadi mangsa, rakyat negeri Melaka terpaksa berhadapan dengan pilihan raya sebelum tempoh yang sepatutnya berlaku. Mungkin bulan Julai tahun depan. Tapi hari ini bukan setakat risiko tu kita terpaksa mengadakan pilihan raya di negeri Melaka. Saya begitu yakin bahawa jika berlaku pilihan raya di negeri Melaka dan UMNO tidak bersama dengan Bersatu, saya yakin Bersatu juga mungkin akan membalas dengan menarik sokongan kepada kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi bagi saya lah, mana-mana parti politik selagi ianya dianggotai oleh manusia, dia tetap akan ada greed, dia tetap akan ada perasaan tamak, dia tetap akan ada ketidakstabilan kerana kuasa itu boleh membutakan hati manusia. Ini bagi saya normal lah dalam politik. Cuma sudah pastilah rakyat nak melihat parti politik yang lebih bersih daripada yang lain. Masing-masing boleh mengutarakan idealisme masing-masing. Contohnya hari ini kita lihat Presiden PPBM mengatakan bahawa ada 4 perkara yang dia nak tengahkan. Kalau kita tengok 4 perkara, contohnya membenteras rasuah, siapa tak tahu apa yang dia beri pada menantu dia, kan? Siapa tak tahu, dia kata tak ada campur tangan mahkamah. Kita pun tahu bagaimana dia campur tangan dalam urusan kes yang melibatkan Datuk Seri Najib, kes yang melibatkan Datuk Seri Zahid. Dia cakap tentang benda-benda lain. Semuanya akhirnya akan berbalik kepada diri dia sendiri. Jadi selagi namanya parti politik, titik bengit macam ni pasti ada. Yang penting sekali, parti mana yang boleh menunjukkan mereka serius dalam soal membenteras rasuah, salah guna kuasa, good governance. Saya yakin parti-parti inilah yang akan mendapat tempat di hati Allah. Terima kasih Datuk Lokman atas penjelasan panjang lebar untuk malam ini. Untuk pengetahuan penonton semua, kalau sepatutnya kita bersama dengan YB Ronnie Liu ada sebenarnya pelik, tapi nampaknya signal tak berapa cantik. Jadi kita bersama dengan 3 panelis saja pada malam. InsyaAllah kalau YB Ronnie dapatkan udara, kita akan juga bersama dengan YB Ronnie. Kita tengok pada signal, kabarnya ada di Sabak Bernam. Jadi kembali kepada Datuk Zahrin. Datuk sebagai orang yang dah begitu lama dalam politik UMNO, dah pernah 2 kali dipecat, kan, sekarang ni ketua cawangan UMNO di Sri Labuan. Macam mana Datuk boleh kata UMNO tu meraba-raba sedangkan dah 60 tahun memerintah, dah tumbang,
Dan pada malam tadi kenyataan Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan nak bersama PAS. Tapi PAS nak ke dengan UMNO kan? Kita jadi garuk kepala bila keluar statement macam ni kan. Jadi boleh Datuk jelaskan UMNO meraba-raba tu macam mana meraba konsep dia tu? UMNO ni dia memayungi Barisan Nasional. Ya. Hanya rakan dia dalam Barisan Nasional saja yang dia boleh bantu atau membantu. Dari yang saya katakan meraba-raba tu, dia tak tahu lagi pendirian dia terhadap PAS ni. Adakah kita masalah dia berpunca kepada konsep itu sendiri. Ya. Waktu almarhum Tun Razak tubuhkan kerajaan selepas peristiwa 13 Mei, dia buat kerajaan campuran. Dan Tun Razak dipilih sebagai Perdana Menteri dalam kerajaan campuran itu. Jadi sampai ke tahun 74 baru wujud kerajaan Barisan Nasional. Dari itu sekarang ini kerajaan ini tak pernah disebut sebagai kerajaan campuran. Waktu Tan Sri Muhyiddin dulu dipanggil Kerajaan Perikatan Nasional. Di zaman Datuk Seri Ismail Sabri dipanggil Kerajaan Barisan Nasional. Jadi ini confuse dia. Yang rakyat melihat bahawa apakah konsep kerajaan ini. Jadi itu sebab diwujudkan mungkin satu terma baru keluarga Malaysia untuk menghilangkan persoalan dia. Tetapi sejarah kita tak boleh ditipu. Waktu kita wujudkan kerajaan campuran antara tahun 71 sehingga tahun 74, selama 3 tahun lebih dipanggil kerajaan campuran. Walaupun kerajaan negeri, walaupun kerajaan persekutuan. Tun Razak tak pernah menggunakan terma kerajaan dia kerajaan perikatan. Dia panggil ini kerajaan campuran kerana adanya almarhum Datuk Asri Haji Muda sebagai menteri dalam kerajaan itu, termasuk beberapa orang daripada gerakan yang dilantik dari Timbalan Menteri dan juga daripada PAS sendiri. Jadi yang dikatakan meraba-raba ni masih lagi tidak jitu kebesaran. Sebab PAS dia akan bertanding atas Perikatan Nasional. Jadi kotanya sekarang ni kenapa nak diserah kepada UMNO? Kota PAS ni dibagi pada Perikatan Nasional menentukannya. Jadi kalaulah logo digunakannya Perikatan Nasional, di dalam itu ada bersatu, maka UMNO perlu melawan. Itu sebab ada cadangan kalau PAS dia nak bertanding di atas tiket logo dia, bulan dia, maka Dacing bolehlah berkompromi. Tetapi masalahnya sekarang ialah UMNO terseret kepada nak menentukan kursi dia. Wahal PBM dah kata 28 kursi dia bertanding. Jadi kalau 28 kursi dia bertanding, tentulah PBM dah bagi dah kursi mana yang PAS nak bertanding. Jadi itu yang saya kata, UMNO masih lagi tidak ada konsisten dia. Kalau nak solo lah. Dalam keadaan yang sama pun nak muta'ah pula dengan PAS. Tetapi mengikut perkiraan-perkiraan undi di Melaka, PAS tidak ada kekuatan yang besar. Jadi kalau dilayan PAS ini, tiba-tiba dia jadi penting lah. Wahal sejak tahun 74, sekali saja PAS ada kursi di sana atas nama Barisan Nasional. Lepas itu ada sekali lagi PAS menang di Melaka, lepas itu sudah ketinggalan. Daripada saya, UMNO mesti bertanding semua kawasan itu dengan pedulikan PAS ni. PAS ni kerjasamalah dengan Perikatan Nasional sebab dia bergabung. Jadi kalaulah UMNO beria sangat dengan PAS, saya rasa pengundi di Melaka akan confuse. Di dalam PN tu ada peribumi yang UMNO tak nak kerjasama. Tapi kalau pakai stiker Perikatan Nasional, calonnya PAS, UMNO nak sokong pula. Jadi kita tak tahu yang mana makruh, yang mana haram pada UMNO ini terhadap Perikatan Nasional ini.
Baik. Pandangan saya. Ya, cantik sekali komen daripada Datuk Zahrin. Jadi memang orang kata apa? Memang meraba-raba lah apa orang kata pinggan tak retak, nasi tak dingin kan. Kau tak nak, aku tak ingin. Baik, cantik. Terima kasih Datuk Zahrin. Seterusnya YB Aziz Bari. Kalau kita melihat macam tadi Datuk Lokman mengatakan ada dinasti Lim. Dan saya percaya di Perak juga kita ada dinasti Nga dan Ngeh. Jadi kan macam mana YB Aziz melihat kalau di secara keseluruhan dinasti ni, kalau di Perak tu pengaruh Nga dan Ngeh tu kuat ke dalam DAP? Mungkin Datuk Aziz boleh jelaskan, Datuk. Saya nak kata begini lah, dalam seperti yang saya setuju seperti apa disebut oleh Datuk Lokman tadi, kan. Dalam setiap parti, semua parti itu ada persaingan. Jadi cuma persaingan itu harus dilakukan ataupun dibenarkan secara yang terbuka dan demokratik lah. Jadi persaingan itu tidak harus menjadi suatu sebab untuk kita boleh kata orang tu bakar kelambu, bakar rumah lah kan. Boleh bersaing tapi maksudnya dalam kerangka yang dibenarkan lah. Jadi kalau ditanya soal itu, saya rasa semua orang nampak dan saya tak perlu nak menafi ataupun nak mengesahkan, dan kita sudah pun menjalankan pemilihan secara demokratik dan telah pun diterima bahawa mereka menang secara yang legitimate lah, ya. Yeah. Jadi dan pihak yang satu lagi pun telah pun dibenarkan bertanding, dan pihak pimpinan pusat pun telah mengesahkan itu pun telah pun dijalankan secara yang sah, yang legitimate. Jadi artinya kita dah nampak lah siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih tersusun, dan sudah pasti dalam mana parti politik pun termasuk DAP sendiri, mereka yang telah pun diberikan mandat untuk memimpin parti akan diberikan ruang, diberikan otoriti untuk melaksanakan dasar parti sehinggalah pemilihan yang selanjutnya, kan. Jadi saya fikir itu sudah begitu jelas. Jadi mengapa dan kenapa dia jadi begitu, saya fikir itu semua tahu dan tak perlu lagi kita tanya, kan, sebab saya rasa prosesnya sama saja, ya. Sama ada dia bertanding di peringkat negeri, lepas tu mereka yang menang kerusi itu memilih pengurusi dan sebagainya, ataupun mereka bertanding kemudian pimpinan ditentukan oleh pusat, itu soal kerusi dia parti. Tetapi apa pun setiap kedudukan dalam parti itu harus melambangkan kehendak dan juga sokongan daripada akar umbi. Sebab kalau tidak, parti itu tidak akan dapat bergerak waktu pilihan raya sebagai contoh, ya. Dan dalam dunia politik sudah pastilah kita berparti, ya, mengadakan parti politik, bertanding dekat parti dan sebagainya. Tujuannya ialah untuk mendapat kedudukan supaya kita dapat memimpin parti kita dan seterusnya menunjukkan kepada rakyat bahawa kita mempunyai sokongan di kalangan parti untuk kita diberikan mandat oleh rakyat di dalam pilihan raya untuk menentukan kerajaan. Jadi saya fikir komen saya kepada soalan tadi begitulah, dan bagi saya yang penting ialah bahawa perjalanan ataupun perlumbaan itu dijalankan secara yang terbuka, secara yang sah, dan kita ada pendaftar pertubuhan. Jadi artinya bagi mereka yang ataupun kalau berlaku perkara yang tidak betul ataupun menyalahi peraturan parti, sudah pasti pendaftar pertubuhan akan mengambil tindakan seperti yang berlaku pada UMNO dulu, yang ketika ada cawangan-cawangan yang tidak sah dan sebagainya. Jadi dalam DAP pun serupa, ya. Dan kita memang dalam undang-undang kita, dalam negara kita kena patuh pada undang-undang. Setiap proses itu harus mendapat restu dan dibenarkan oleh pendaftar pertubuhan, dan sebab itu kita menangguhkan pemilihan parti oleh kerana COVID-19, dan itu dilakukan dengan kebenaran oleh pihak pendaftar pertubuhan. Jadi kesimpulannya, apa pun kita kata tentang kuat, tentang faction, tentang pengaruh dan sebagainya, itu berlaku secara yang legitimate, yang sah, secara yang demokratik, dan seperti yang saya katakan tadi, berlaku di bawah pengawasan pendaftar pertubuhan. Dan kita telah pun lihat pada tahun 2012 sebagai contoh, ya,
diarahkan oleh pihak pendaftar pertubuhan untuk DAP menjalankan semula pemilihan jawatan kuasa pusat CEC dan kita lakukan walaupun sudah pastilah kita merungut kan, tetapi yang saya nak katakan di sini bahawa apa yang dikatakan sebagai faction, sebagai camp sana dan camp itu dan ini sebagainya berlaku dengan kebenaran dan pengetahuan dan pengawasan pendaftar pertubuhan. Jadi pada saya itu yang penting dan ahli parti menerima perkara itu. Ya, baik. Okey, terima kasih YB Aziz. Seterusnya Dato' Lokman, saya nak bertanya sebagai orang yang pernah dipecat dan kembali diterima ke dalam UMNO. Jadi macam mana YB melihat kesetiaan ataupun kita tengok apa UMNO sekarang macam tergeh-hegeh dengan PAS. Jadi pada pandangan Datuk apa puncanya sehingga dalam PRN Melaka ni kita nampak macam UMNO nak tunggu PAS ke macam yang dijelaskan oleh Datuk Zarin. Pada pandangan Datuk untuk isu ni. Pandangan Datuk Zarin ni ingat macam pandangan orang hebat. Dia bukan pandangan orang UMNO. Orang UMNO ni dia kat bawah ni tak sama dengan pendirian setengah-setengah orang di atas ni. Rata-rata kat bawah ni kalah pilihan raya umum yang ke-14. Ikatan Ukhuwah Islamiah UMNO dengan PAS ni sudah terjalin dengan cukup baik, cukup cantik. Sehingga ke hari ini, kalau tengok di peringkat bawahan, akar umbi UMNO, akar umbi PAS, rata-ratanya mereka boleh bekerjasama di antara UMNO dengan PAS berbanding dengan PAS bekerjasama dengan Bersatu. Okey? Cuma kena faham bahawa antara kesilapan besar yang PAS buat ialah bila dia dah tanda tangan piagam Muafakat Nasional dengan UMNO, tiba-tiba dia masuk sebuah parti yang dipanggil Perikatan Nasional yang dipengurusikan oleh PPBN. Jadi dia secara rasmi menjadi sebuah sebahagian daripada sebuah parti komponen yang dalam tu tak ada UMNO. Yang ini yang menyebabkan berlakunya sedikit rasa tak puas hati antara orang dengan orang PAS dan orang UMNO. Tetapi saya yakin cuma di peringkat atas saja. Peringkat atas saja. Ramai kat bawah ni dah bosan dengan politik. Duk bercakap satu sama lain, duk bercakap sesama orang lain. Jadi kita dah ada satu yang dipanggil sebagai Muafakat Nasional. Jadi setidak-tidaknya mereka mahu melihat supaya kerjasama di dalam Muafakat Nasional ni sesama umat Islam ni dikekalkan. Ini kena faham. Itu sebabnya MT mesyuarat Majlis yang baru telah mendengar pandangan semua pihak. Pihak yang nak pergi Solo, pihak yang bekerjasama dengan PPBM, pihak yang nak kita bekerjasama dengan PAS saja, semua pandangan diambil dia. Dan akhirnya mereka mengambil keputusan untuk cuba mengekalkan, ini kita faham cuba mengekalkan kerjasama dengan Muafakat Nasional. Tetapi ini bukan bermaksud UMNO ni terhege-hege atau terkesing-kesing dengan PAS. Tak betul. Ini tak betul. Pandangan Datuk Zarin tadi tidak tepat. Saya nak beritahu, kita sudah pasti bila kita setuju bekerjasama, dia ada huraian dia. Contohnya, kita mungkin akan minta supaya PAS bertanding atas tiket atau lambang PAS. Dapat bertanding atas tiket atau lambang Perikatan Nasional, UMNO pun takkan undi dia. Orang PAS pun dah ramai beritahu saya, dia takkan undi calon-calon Perikatan Nasional. Ini kena faham. Jadi dia ada syarat-syarat yang mungkin kita akan bagi pada PAS. Keduanya, kita lihat pilihan raya umum yang ke-14. PAS gagal memenangi sebarang kursi di Melaka. Namun, sebagai satu ikatan ukhuwah di antara UMNO dengan PAS, UMNO kena allocate kursi kepada PAS. Dan kursi ni, kalau kita bagi banyak pun, tapi tak boleh menang punya kawasan, nak buat apa? Jadi saya yakin kepimpinan UMNO di Melaka, begitu juga dengan kepimpinan UMNO di pusat, mungkin akan menawarkan kursi-kursi yang winnable, yang boleh menang untuk PAS. Tetapi dengan syarat, PAS sudah pastilah kena membuat pilihan. Sama ada dia bersedia untuk bertanding atas tiket PAS sendiri atau dia nak bertanding atas tiket Perikatan Nasional.
Yang kedua, adakah PAS boleh bersetuju dengan kerusi-kerusi yang akan ditawarkan oleh pihak itu? Bukan bermakna kita tak bersedia. Bukan bermakna UMNO tak ready. PN tak ready nak bertanding 28 kursi. We are more than ready. Tak ada masalah. Tetapi, kita tak boleh tamak. Kalau kawan sahabat lama kita ni nak bersama dengan kita kembali, kita bagi offer, bagi tawaran, kita teruskan kerjasama di dalam pilihan raya negeri Melaka. Kalau mereka bersedia untuk bersama dengan kita dan tidak bersama dengan Bersatu, maka mungkin kerjasama di antara UMNO dan PAS ini dalam pilihan raya di negeri Melaka akan berlaku. Tapi kalau mereka mengambil pendirian, mereka taat setia kepada Perikatan Nasional, mereka mahu bersama dengan Bersatu, saya tak nampak PAS tidak akan ditentang dalam pilihan raya di Melaka oleh pihak UMNO. Baik, terima kasih Datuk atas komen Datuk. Baik, seterusnya kita nak beralih pada Datuk Zahrin. Jadi kita tengok dalam sejarah yang panjang kan, pada saya Datuk sebenarnya meramalkan mungkin UMNO akan tewas dalam PRM Melaka. Jadi bila Datuk kita tengok kekuatan pula UMNO berani nak bertanding semua kursi bersama Barisan Nasional lah, tunggal beberapa kursi mungkin dibagi pada MCA dan MIC. Jadi kita nak tunggu PAS ni bagi jawapan ke, atau nak bukan TGG lah, tunggu PAS ke, atau kita terus je dalam komponen Barisan Nasional tanpa muafakat nasional? Apa pandangan Datuk? Kita, pada saya lah, Ya. muafakat nasional ini sebenarnya sudah berakhir. Oh, okey. Kerana tidak ada kesetiaan. Di mana PAS telah pun menyertai gabungan Perikatan Nasional, Ya. satu pertubuhan politik yang berdaftar. Jadi UMNO pula membuat pendirian tidak mahu bekerjasama dengan parti Pribumi Bersatu ini. Dari itu sebaik saja Perikatan Nasional ditubuhkan, hubungan itu sudah tidak ada lagi. Kalau ada pun hubungan itu lebih merupakan ad hoc sahaja, tidak secara resminya lagi. Kerana agak pelik nanti bahawa kita UMNO ni sudah menjadi apa yang dipanggil oleh orang lama, hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Kita pun ada maruah, ada identiti sendiri. Pengundi kita, ahli UMNO, cawangan kita, institution kita cukup kuat. Kalau kita tengok di mana-mana, termasuk di Melaka, setiap rantau itu, setiap kampung tu ada cawangan UMNO. Berbeza dengan PAS. Dia tak ada. Dan kalau ada pun dalam jumlah yang kecil yang tidak boleh menjadi missionary. Masalahnya dulu PAS ini mendapat tempat dalam arena politik negara kerana dia jadi pembangkang untuk menyerang UMNO. Sekarang PAS itu sebahagian kerajaan. Dan UMNO pula sekarang sudah bertukar bukan kerajaan. Jadi kita kena melihat dari segi kajiannya terhadap para pengundi ini. Di mana para pengundi sekarang, dia melihat di mana yang dia boleh bergantung. Bergantung hidup dia. Jadi macam juga kita tengok bajet tadi ni ada orang hantar kat saya. Bajet punya touch point dia. Jadi apa yang saya kata, inilah tawaran kita terhadap pengundi-pengundi di Melaka ini. Di mana UMNO ini kena terima realiti. Dia telah merogol demokrasi ini. Saya katakan begitu sebab demokrasi ini di dua tempat dia. Satu di Ketauhandi, itu demokrasi, dan satu di Dewan Undangan Negeri atau Parlimen. SD ni bukan demokrasi. Betul. Istana bukan demokrasi. Demokrasi ini ianya dua tempat. Sebab kita buang undi, beri pilihan kita kepada mana parti politik yang kita rasa boleh kita bernaung, boleh kita bergantung harap. Okey? Jadi apa yang berlaku sekarang, demokrasi itu siapa yang rosakkan? Kita dalam UMNO sendiri. Caranya apa?
pukul 11 kamu bubar parlimen, pukul 2 baru dia buat kenyataan. Apa hujah pun adalah silap. Kerana mereka tak belajar sejarah. Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri sudah hilang majoriti di parlimen pada bulan Januari. Nazri tarik diri, Tengku Rizali tarik diri, Nur Jazlan tarik diri. Masa itu dia tak ada dah. Tetapi kebijaksanaan yang dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin, dia buat bodoh dia. Dia itu dia tidak menyembah kepada istana, tak pergi kejar cepat istana untuk nak kata dia dah hilang undi, tolong bubar, tak ada. Dia buat bodoh dia, semua orang parti-parti politik desak supaya dia adakan parlimen. Dia tahu kalau parlimen bersidang dia akan hilang. Jadi masalahnya kenapakah kita tidak terjemahkan 4 orang punya keputusan ini di dalam Dewan Undangan Negeri? Sebab saya awal lagi berpendapat bubar saja Dewan, kita tak boleh tangguh sebab bajet kena jalan. Jadi kalau kerajaan tak wujud di Melaka, kita tak tahu apa nasib masa depan. Melaka ni dari segi nak bayar itu, nak bayar ini. Dari itu, apa dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin? Dia tunggu sama akhir dan dia letak jawatan dan kemudian bentuk seolah-olah biduk lalu kiambang bertahun. UMNO duk maki dia itu ni, tetapi tak apa, dia korbankan diri dia, dia letak jawatan. Dia bawa mesyuarat kabinet dulu, dia kata goodbye, saya nak letak jawatan. Tetapi kalau kita tengok dalam kes di negeri Melaka, dia tak ada mesyuarat exco. Patutnya dibawa dalam mesyuarat exco dulu. Walaupun 3 exco sudah keluar, iaitu Nur Hisham Bakri, Nur Azman dan Idi Harun. Bincang macam mana kita nak tunggu ni. Jadi inilah yang masalahnya, yang persaingan yang hebat jika Pakatan Harapan menggunakan platform ini, iaitu wahal kita mempunyai misi, mempunyai hujah yang lebih kuat untuk memenangi hati rakyat untuk mengundi UMNO ini. Jadi dengan keadaan kontroversi mewujudkan musuh macam saya katalah, tindakan itu akan dilakukan untuk nak memecat yang melawan kehendak parti. Tetapi masalahnya kita pecat orang tu, kita dapat kerajaan ke? Maknanya kita hilang juga kerajaan. Jadi apa faedah pecat? Dan saya dah pergi Melaka, tuan pun jumpa saya di Melaka. Saya nampak ada satu kelemahan berlaku di Melaka ni, iaitu serangan bertubi-tubi kepada 4 orang Dewan Negeri. Yang lain tu saya tak kisahlah. Yang 2 orang daripada UMNO ni, kamu dah pecat, sudah. Tetapi jangan kamu serang. Sebab dia ada anak bini, ada datuk, ada moyang dia ke, dia ada anak beranak, ada kawan-kawan dia. Kalau kita serang orang dia dan dia respon, kalau kita kalah dalam satu adun, sama ada di Sungai Udang ataupun di Pantai Kundo, dalam 60 undi kita kalah. UMNO kalah. Ia berpunca daripada 60 orang keluarga tu. Jadi saya lebih pentingkan kita kena menyerang Pakatan Harapan ni. Kan? Kita kena menyerang parti yang melawan kita. Sama ada PKR, sama ada Amanah, sama ada DAP sendiri, dan juga Parti Pribumi yang kita anggap dia sudah berada di blok yang menentang kita. Tetapi apa yang berlaku di Melaka tu, saya nampak dalam media sosial dia menyerang yang 2 orang tu. Mereka tu sudah tidak penting lagi dah. Idi Harun, Nur Azman, Nur Hisham Bakri tu tak penting lagi dah. Yang sekarang ni, yang ketawa ni ialah Pakatan Harapan, bahawa dia masih lagi tidak terusik oleh machinery kita untuk nak menyerang dia. Ini pandangan saya lah. Wah, cantik. Kita nampak gambaran ataupun game politik game lah di Melaka kan. Mereka sepatutnya menyerang musuh, tapi mereka menyerang orang yang tak patut diserang. Baik, kita nampak. Terima kasih Tok Zaharin. Seterusnya nak kembali kepada YB Aziz. Dr. Aziz,
saya faham tadi apa yang doktor kata tentang ROS, perjalanan pemilihan parti. Tapi kan kita nak berkata tentang persepsi, Dr. Aziz. Kita tahu lah, okay, itu, YB Aziz, Dr. Aziz sebagai Ketua Pembangkang Negeri Perak. Katalah apa nanti kerajaan Negeri Perak tumbang dan Pakatan Harapan berjaya menubuhkan kerajaan. Mungkin Dr. Aziz akan salah seorang dinamakan sebagai mungkin calon Menteri Besar Perak lah. Tapi berada dalam kem DAP, dalam parti DAP ni, tidakkah dibelenggu oleh suara-suara DAP tu, ialah untuk form tu ada suara-suara tangan-tangan di belakang, suara-suara di belakang tu yang akan mengguide atau memimpin, katalah dipilih sebagai Menteri Besar Perak. Mungkin komen Dr. Aziz. Ya, saya tidak menafikan dalam politik ni persepsi ni penting sebab dia menentukan apa pilihan apa keputusan terutamanya pengundi lah kan. Ya, betul. Tetapi kalau kita nak buat keputusan sebagai orang politik lah kan, perkara utama yang kita kena tengok ialah soal peraturan yang ada itu, khususnya dalam soal katalah di Perak ini ialah undang-undang tubuh kita ataupun the Constitution of Perak itu sendiri. Kalau di peringkat persekutuan, perlembagaan persekutuan lah. Kalau di Melaka, perlembagaan Melaka lah. Jadi sama ada apa nama Dewan itu sah atau tidak dibubarkan, dia punya manual ataupun rujukan kita ialah perlembagaan itu, dan sama di Perak juga. Jadi kalau soalan menanyakan saya apakah tidak ada cakap-cakap belakang, persepsi dan sebagainya, saya rasa itu tak boleh kita elakkan. Tinggal lagi pada saya yang penting ialah soal apakah yang dikendaki, yang boleh, yang tak boleh, yang dinyatakan oleh Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perak itu sendiri. Artinya di situ nak jadi menteri besar ni apa dia syarat? Syarat dia ialah dia seorang yang mendapat kepercayaan majoriti ahli dewan dan dia adalah seorang Melayu yang beragama Islam. Itu saja. Tak ada lain, tak lebih, tak kurang, itu saja. Ya. Jadi kalau selagi benda tu ada, apa yang ada masalah pada kita kan? Sebab kalau sesuatu perkara itu sah mengikut undang-undang tertinggi dalam negara ataupun negeri, soal persepsi soal yang lain. Dan selepas itu kalau kita dilantik lah kan, kita jalankanlah apa ni pentadbiran dan dasar mengikut apa yang dibenarkan. Dan di sini yang saya fikir ramai sekarang dah jadi takut tu sebab apa yang disebarkan selama ini adalah merupakan suatu macam salah faham, persepsi yang tidak tepat dan tidak betul. Dan saya rasa ini yang saya fikir kita harus berikan perhatian sebab anak muda sekarang dah tak peduli benda tu lagi. Jadi seperti yang saya tertarik dengan apa yang disebut oleh Datuk Zaharin tadi kan. Jadi dia pergi lawan ataupun dia pergi tumpu pada benda yang tak penting. Kan? Jadi dia soalnya lawan dia siapa? Siapa yang nak melawan kan? Dan saya tak nak komen sangat sebab saya pun tak tahu apa yang berlaku kan. Dia nak tembak babi ke, dia nak asuh babi ke. Itu dia punya pasal lah kan. Rakyat nak tengok sekarang ialah apa yang nak kita ketawarkan kepada negeri itu kan. Sebab sebagai contohnya rakyat ada yang marah dengan tiba-tiba terpaksa pilihan raya kan. Jadi apakah kita mampu untuk meyakinkan rakyat bahawa kerajaan ini tidak boleh memang sukar tumbang ini kerajaan, sukar dielakkan. Dan dengan apa yang berlaku di Melaka, kita juga telah dengar bahawa di peringkat pusat pun kalau tak kena gaya ada ugutan juga oleh kerana engkau dah tumbangkan aku, sekarang aku nak tumbangkan kau pula. Jadi kalau benda ni berlaku tak sudah-sudah, saya fikir politik kita akan menjadi suatu politik yang remeh ya. Sepatutnya politik ini harus dimainkan di atas dasar ataupun persaingan dari segi dasar, daripada segi pendekatan kita untuk pemerintah ya. Ada kalau parti A tu kata dia punya kos kerajaannya 300 bilion, parti B boleh kata kos kami ialah 250 bilion kan. Itu lebih baik sebagai contohlah. Itu juga ada dasar yang lain. Dia pro pemodal ke, pro pelabur ke, ataupun pro pada rakyat ke, pro pada petani ke. Itu yang sepatut berlaku. Dan saya nampak ini yang kita gagal memberikan tumpuan. Dan saya bimbang rakyat di luar sana terutamanya yang baru nak mengundi yang 18 ni, dia tak kapai, dia tak mahu nak tengok orang menyalahkan orang ni atau mencari salah orang. Sebab sekarang kita nak ada kerajaan kan,
dah Melaka tak ada kerajaan, kita kena pilih yang baru kan. Jadi kalau kita masih lagi nak dalam dalam proses nak Blaming menyalahkan game. orang itu orang ini, nak ke mana kita? Baik, terima kasih Dr. Aziz. Terima kasih, cantik sekali komennya. Baik, beralih kepada Dato' Lokman. Tentang pilihan raya negeri Melaka ni, Dato' Lokman setuju ke kalau pandangan Dato' Zahrin tadi kata UMNO untuk merogol demokrasi di Melaka dan dia memfokuskan empat adun. Dato' Lokman setuju dengan kenyataan tu, Dato'? Saya tak setuju lah. Saya Tak setuju, kenapa. Saya tengok dari ni ke belakangan ni, pandangan dia dekat dengan PKR. Macam tadi, saya nampak ramai orang pasal bila kita nak masuk pilihan raya ni, dia mesti ada strategi. Kalau nak ikutkan BN, kalau dia fikir pasal kita nak pastikan bahawa kerajaan Melaka ni kita kuasai sepenuhnya, kita boleh je bertanding bersendirian. Kalau kita bertanding atas tiket Barisan Nasional bersendirian, peluang nak menang ni, sebabkan pertandingan berlaku 30, dia mungkin akan ada 50-50 chances. Sudah pastilah Pakatan Harapan, dia juga ada peluang nak menang. Kerana bila undi yang masyarakat Melayu ni berpecah di antara BN dan juga Perikatan Nasional, dia sedikit sebanyak tetap akan menjejaskan Barisan Nasional. Itu sebab lepas kita kaji, kalau kita masih lagi meneruskan kerjasama dengan PAS, kita bukan hanya boleh memenangi dengan simple majority, tapi kita boleh menang at least kursi Melayu ni 20 kursi senang-senang kita boleh menang lama. Itu sebabnya kita masih lagi tidak menutup peluang untuk kerjasama dengan PAS, kerana rakan-rakan dalam PAS mengharapkan kesatuan yang selama hari di antara UMNO dan PAS pun betul. Jadi dari segi tindakan, saya tidak berada dalam MP sekarang. Tapi saya rasa akan dibuat oleh MP untuk memutuskan, menawarkan kepada PAS satu tindakan yang bijak. Saya rasa ianya bahagian daripada strategi untuk memastikan BN dan mungkin Muafakat Nasional boleh memenangi bukan setakat simple majority, tetapi boleh pergi ke arah 2/3 majority. Itu sebabnya awal Datuk Seri Zahid Hamidi, Presiden UMNO, ketika pelancaran Jentera Barisan Nasional, beliau sudah membayangkan bila kita berjaya memerintah, kita tahu bahawa dari segi kursi-kursi bukan Melayu, memang DAP ada sedikit kelebihan berbanding dengan kawan-kawan kita dalam itu sebab kita kena pastikan bahawa BN menang lebih 2/3. Bila ada menang 2/3, kita boleh pindah perlembagaan untuk menambah kursi lantikan banyak 5 kursi. Yang itu yang nanti kita akan pastikan kita dapat akademik kawan-kawan yang mungkin tidak percaya dalam pilihan raya. Jadi tidak memutuskan lagi bukan bermakna kita tidak bersedia, bukan bermakna kita ada perancangan yang tersusun. Tak betul pandangan Datuk Zahrin tadi mengatakan bahawa PAS ada kaum B. Untuk makluman Datuk Zahrin, kalau bersatu kaum B, dia ada pemimpin saja, yang itu saya boleh terima. Tapi PAS ni dia dah tetap 40 tahun. Dari segi jumlah keahlian UMNO 4.2 juta orang. PAS pun sudah lebih kurang 1.2 juta. Itu sebabnya bersatu, suka tak suka, dia beria sangat nak pastikan PAS bersama dengan dia, supaya dia boleh tutang jentera-jentera pilihan raya PAS. Dan kita pula nak kalau boleh PAS bersama dengan kita, supaya kita boleh capai target kita 2/3 majoriti bagi membolehkan kita buat dan sebagainya. Jadi tidak bererti belum umum,
kita tak bersedia atau kita terhegi-hegi dan sebagainya. Tidak. Ini lebih kepada strategi ataupun taktik yang kita lakukan untuk mendapat keputusan yang stabil baik bagi memastikan sebuah kerajaan yang stabil dibentuk. Hari ini punca masalah ni bila tahun 2014, 2018, bila terlalu banyak dakwah dari pembangkang yang berupa fitnah, yang berupa kecaman, hasutan dipercayai dengan mudah oleh rakyat. Dan ini menyebabkan lebih kurang 25% pengundi Melayu beralih ke harapan dan menyebabkan Pakatan Harapan berjaya memenangi lebih daripada simple majoriti. Dan disebabkan mereka berjaya memenangi simple majoriti ini, mereka membentuk kerajaan di kalangan manusia-manusia yang mempunyai agenda yang berbeza. Itu sebab mereka tak boleh bertahan lama. Dari segi kestabilan, kalau rakyat mahukan kestabilan baik di Melaka, baik di pusat, rakyat kena pilih siapa yang benar-benar boleh mentadbir sesebuah negeri ataupun kerajaan pusat dengan baik. Hari ini rakyat sudah boleh menilai. 61 tahun di bawah Barisan Nasional, terutamanya 9 tahun terakhir di bawah Sunadi, kan? Ataupun 22 tahun di bawah Pakatan Harapan yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang cukup berpengalaman, 22 tahun sebagai Perdana Menteri itu, ataupun lebih kurang 17-18 bulan di pemerintahan Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Muhyiddin Yassin. Apa yang berlaku zaman sekarang ni, bagi saya ianya tetap kerajaan Perikatan Nasional. Kerana 104 orang yang melantik Muhyiddin adalah 114 orang yang sama melantik Dr. Seri Ismail Sabri. Tak banyak benda yang UMNO nak buat mengikut acuan UMNO yang boleh dilaksanakan. Itu sebab kalau nak kestabilan, rakyat Melaka kena pilih sebuah parti yang dia yakin boleh mentadbir dengan baik, dan parti ini mesti boleh membentuk kerajaan negeri secara bersendirian. Contohnya di Melaka, kalau rakyat beri mandat, BN memerintah dan BN menang lebih daripada 15 kursi. Kalau lepas tu BN mengambil keputusan nak kerjasama dengan siapa saja, kita boleh bekerjasama untuk mendapat 2/3 lebih. Tetapi kalau misalnya ada parti-parti yang tak berpuas hati dengan polisi yang dibuat oleh Ketua Menteri Pertahanan Nasional contohnya, mereka boleh tarik diri, tetapi kerajaan negeri tidak jatuh. Itu sebab bagi saya, kalau nak politik stabil, dia kena ada sebuah parti yang menguasai kerajaan. Dia menguasai lebih daripada simple majority. Kalau simple sangat, 1-2 orang dia lebih pun bahaya. Bila ada orang beli wakil rakyat, kerajaan pun boleh tumbang. Jadi ini perkara yang saya rasa perlu dititik beratkan, dan itu sebabnya penting untuk akta lompat parti ini disegerakan. Kerana bagi saya, rakyat Malaysia ni dah bosan setiap kali kena tukar kerajaan. Semata-mata bila ada ahli parlimen, bila ada pemimpin politik yang lompat parti. Kita kena ada undang-undang yang menghalang mereka ni daripada melompat dan membawa kursi dia sekali. Kalau dia nak lompat, dia hilang kursi tu masih kekal pada parti yang sama, ataupun dia boleh bertanding semula, lain cerita. Ini penting. Terima kasih Dato' Lokman. Huraian yang padat, yang mantap diberikan oleh Dato' Lokman. Okeylah, kita telah berada di pusingan terakhir. Kita kembali kepada Dato' Zarin. Dato' Zarin, kita nak tanya, buruk sangat ke persepsi UMNO sampai digambarkan tentang rogol dan sebagainya kan untuk demokrasi ni? Jadi bolehkah UMNO menang dengan persepsi yang katanya negatif dalam di pilihan raya negeri Melaka ni, dan mungkin nak sampaikan ucapan lah kepada pengundi supaya mereka buat pilihan yang bijak dalam pilihan raya negeri Melaka ni. Silakan Datuk. Pertama, kena faham ya, perubahan zaman sekarang. Malaysia sekarang sejak era 2018 menghadapi pilihan raya, dan sebelumnya 2013, di mana kemuncaknya 2018, persepsi rakyat sudah diubah daripada menyokong parti kepada
siapa Perdana Menteri. Ya. Jadi antara sebab kita tewas pada 2018 iaitu UMNO dan Barisan Nasional kerana dua pilihan telah diberikan. Pakatan Harapan menamakan Dr. Mahathir yang kononnya ada integriti, ada kehebatan dia, dan kemudian itu Datuk Najib, Perdana Menteri yang saya ada. Maka rakyat telah memilih Dr. Mahathir. Jadi sekarang kita pergi ke di Melaka. Sebab di Sabah waktu pilihan raya itu tidak berbangkit siapa ketua menteri. Walaupun Syafiq Abdul telah menunjukkan seorang ketua menteri, tetapi gabungan itu dapat mengalahkan dia. Di Melaka ni sekarang ni rakyat masih menunggu siapa nak jadi ketua menteri. Kerana isu di Melaka ni dah ada sejarah dia. Waktu 11 orang adun tidak percaya kepada Ketua Menteri Melaka dalam tahun 77 dan 78, masa itu Cik Ghaffar Baba sebagai naib presiden telah minta mereka bersabar dan berjanji untuk nak menukarkan Gani Ali itu dan almarhum ya, untuk tidak jadi Ketua Menteri lagi. Jadi 11 orang itu berdamai. Dan untuk jalan tengahnya 11 orang tu tak dapat jadi Ketua Menteri. Yang dapat jadi Ketua Menteri dikejarkan kebetulan Setiausaha Kerja UMNO ni Datuk Seri Muhammad Adi Adam ni, masa itu belum Datuk Seri, dijadikan Ketua Menteri Melaka tahun 38. Jadi soalnya sekarang di Melaka itu mereka nak tahu siapa Ketua Menteri ni. Sebab mereka dah ada bekas Ketua Menteri iaitu Adli Zahari, dan nampaknya diterima oleh orang Melaka daripada amanah. Tetapi masalah di Melaka itu apabila Ketua Menteri itu tidak berjawatan Ketua UMNO bahagian, maka dia kena menerima perintah daripada Ketua bahagian. Jadi itu yang dikatakan oleh penentang-penentang UMNO di sana, semua nak rujuk dengan satu orang yang lain. Jadi UMNO ni kena namakan sekarang siapa Ketua Menteri dia. Dia ada 6 saja Ketua Bahagian. Dan 6 ini saya rasa hanya UMNO Bahagian Tangga Batu dan Hang Tuah Jaya ya yang baru. Dan juga Masjid Tanah lah. Yang lain itu muka lama. Alur Gajah muka lama. Kota Melaka mungkin muka baru. Jasin muka baru tapi sudah lama. Jadi kalau UMNO tidak mencari seorang nak menjadi Ketua Menteri dan di backup, kerana Muhammad Adi Adam dulu pun jadi Ketua Menteri, pun tak ada jawatan dalam UMNO bahagian. Tapi masa itu ada pemilihan tahun 78, maka dia jadi Ketua Bahagian terus Jasin kerana dia dah jadi Ketua Menteri. Jadi di Melaka sekarang ini dia bergantung siapa Ketua Menteri. Kalau UMNO dapat menamakan seorang Ketua Menteri untuk bersaing dengan Adli Zahari, walaupun BN cuba menembaknya dengan Samsul Iskandar ya, tetapi pihak PS saya tahu bahawa dia telah menamakan Adli Zahari bertanding, sebab dia pun ada 9 nak bertanding. Hanya 3 selisih ya dengan PKR. PKR bertanding 11, Amanah 9, dan selebihnya tu DAP 8. Jadi kalau kita melihat sekarang ni, bagaimanakah propaganda menerangkan kepada rakyat? Sebab soal personality di Melaka ni agak teruk sikit. Memang kita kena betul terang. Walaupun saya orang UMNO, kita lihat bahawa mereka tidak dapat untuk menawan hati pengundi ni. Yang pastinya yang boleh dipanggil syok sendiri ni orang UMNO. Tapi yang tak ada oleh UMNO, tak ada apa-apa, mereka masih against lagi. Kalau kita pergi kedai kopi dan sebagainya, yang masih lagi ni kerana nak membalas budi UMNO, anak dapat scholarship, ada bantuan itu, bantuan ni. Yang tak ada berkepentingan, dia tidak akan menyokong. Ini yang masalah. Jadi kita kena buat lagi kajian terperinci soal sikap ini. Bertambah pula sekarang ni ada pengundi muda, the first time nak kena voter, pengundi ni, dia membahayakan UMNO lah. Itu saya. Baik, terima kasih Datuk Zahrin.
kita tengok pandangan sangat padat, sangat bernas. Jadi UMNO perlu menamakan calon Ketua Menteri untuk memberi keyakinan kepada pengundi di negeri Melaka. Baiklah, kita nak bersama dengan YB Dr. Aziz Bari. Jadi Doktor, kita tengok kerajaan negeri Melaka, nak bertanya juga dengan kerajaan di negeri Perak ni kukuh ke Doktor? Boleh ke bertahan sampai ke PRU 15 Doktor? Adakah akan jadi kucak-kacir juga macam negeri Melaka? Pandangan Doktor lah selaku Ketua Pembangkang negeri Perak. InsyaAllah boleh sebab kita ada CSA ya. Okey. Berbanding dengan di Melaka kita ada CSA dan setakat ini yang saya boleh kongsi di sini tak ada riak-riak itu, maknanya curi pasir apa pun tak timbul lah. Dan saya rasa setakat ini bolehlah kita bekerja dan kita pun akur juga dengan apa yang berlaku di peringkat pusat, iaitu MOU yang menyebut soal pilihan raya hanya selepas habis Julai tahun depan ya. Pun saya nak menyinggung apa yang disebutkan oleh saudara Datuk Lokman tadi soal kestabilan tadi. Saya rasa kestabilan tak semestinya parti yang memerintah itu mendapat majoriti 2/3 sebab pernah terbukti ataupun pernah berlaku di Kelantan pada tahun 2004 ya. Di mana kerajaan pimpinan almarhum Tok Guru Nia Aziz waktu itu hanya majoriti 1 undi saja, tetapi oleh kerana ahli-ahli backbenchers kerajaan mereka tak boleh dibeli oleh wang yang memang kita faham, kita tahu ditawarkan oleh UMNO, tapi tak tumbang walaupun dengan 1 undi kan. Sebaliknya di tempat lain dah kadang majoriti 2 undi, 3 undi, 3 orang, 2 orang boleh tumbang. Jadi yang penting soal kejujuran, soal integriti lah yang penting ya. Dan satu lagi soal pindah perlembagaan. Saya fikir kalau kerajaan yang hari itu jujur ya, walaupun dia tidak ada 2/3 majoriti di situ. Macam yang Pakatan Harapan buat sewaktu pemerintah 22 bulan itu. Dia boleh pindah perlembagaan persekutuan untuk mengubah umur 21 kepada 18. Kerana telah pun dijelaskan dengan baik dan pembangkang menyokong ya. Jadi saya fikir yang lebih penting ialah soal keikhlasan nak memenda perlembagaan itu. Sebab kalau ada 2/3 pun seperti yang berlaku 60 tahun yang pertama dulu, perlembagaan dibina dengan maksud yang dilakukan. Jadi itu bukan sesuatu yang dikehendaki perlembagaan. Dan saya nak sebutkan juga soal lompat parti yang disebutkan tadi kan. Itu telah pun disetujui dalam MOU dan memang Pakatan Harapan yang nakkan perkara itu berlaku supaya ada kestabilan, supaya orang tidak jual kursi dia untuk mendapat kekayaan tinggi lah. Jadi saya fikir daripada segi itu kita telah pun memberikan sumbangan yang saya kata agak signifikan lah kepada membentuk kestabilan dalam sistem politik kita. Baik. Terima kasih Dr. Aziz. Kita nak beralih untuk kita punya forum untuk panelis kita yang terakhir untuk malam ni, Dato' Lokman. Macam tadi Datuk Zadin kata UMNO perlu menamakan calon Ketua Menteri. Sebelum ni saya rasa ketika Datuk Lokman hadir ke studio, Datuk Lokman tak ada masalah dengan Datuk Sulaiman Mat Ali dan sebagainya. Jadi Datuk rasa itu penting ke pada masa ini UMNO menamakan calon Ketua Menteri agar menambah keyakinan pengundi pihak Rakyat Melaka? Pandangan Datuk? Ya, betul. Apa yang Datuk Zadin cakap tu ada benarnya. Memang kita kena pastikan bahawa UMNO kena menamakan Ketua Menteri yang dilihat mampu memberikan kestabilan kepada kita, mampu untuk menarik banyak benda lah. Aspek memang menamakan Ketua Menteri itu penting. Dan saya nak beritahu sahabat-sahabat, sudah pasti benda ni sudah diketahui oleh pucuk pimpinan UMNO itu sendiri. Jadi UMNO dan Barisan Nasional pastilah bila dalam pilih calon-calon pilihan raya, kita akan pilih calon yang terbaik. Masuklah calon yang kita pasti kita yang tinggi mampu untuk mentadbir negeri dengan baik. Cuma tak tahu jadi dia bertanding dalam Barisan Nasional dan UMNO. Dan itulah kalau dia bertanding itu speaker raya yang datang ni kita akan melihat Datuk Sulaiman yang hari ini merupakan Ketua Menteri akan tetap dikekal sebagai poster boy. Dan soal dia sebahagian kepada bahagian lain,
mungkin juga UMNO akan membuat perubahan. Di mana Sri Sulaiman mungkin boleh diletakkan di kawasan parlimen lain, jadi tidak nampak dia di bawah pengaruh sesiapa. Ini mungkin berlaku. Jadi dari segi strategi ni biar kita serahkan kepada kebijaksanaan pimpinan UMNO dan Barisan Nasional untuk menentukannya. Kedua, saya nak beritahu Dr. Aziz Bali tadi. Dia kata Nik Aziz pernah menang satu kursi. Memang betul, kerajaan dia stabil. Sebab ketika itu, lawan kepada Nik Aziz, lawan kepada PAS dan Pakatan Harapan. Masalah dia sekarang ni, bila UMNO tewas, apa yang berlaku? Pakatan Harapan bukan hanya menggunakan tawaran kewangan, tawaran jawatan. Mereka menyalahgunakan kuasa, menyalahgunakan Badan Pencegah Rasuah ataupun Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Mereka menyalahgunakan polis, menyalahgunakan lembaga hasil negeri untuk menekan pemimpin-pemimpin UMNO, sehingga kan 16 orang. 16 orang, kita contohlah beberapa orang. 16 orang ni yang belum UMNO berpindah pergi ke Bersatu. Siapa mereka ni? Rata-ratanya mereka ini ialah mereka yang ada kes, yang ada salah guna kuasa. Contohnya macam Datuk Seri Mustafa Mohamad. Bagaimana duit yang disalurkan oleh BN Pusat disalurkan dalam akaun isteri dan anak dia. Bila dia 3 kali dipanggil oleh pihak AMLA, akhirnya bila dia diminta oleh Daim untuk keluar, maka akhirnya dia terpaksa keluar. Jadi bebas sementara mesti melompat. Begitu juga dengan Mas Amiati, iaitu calon bersatu untuk menjadi Ketua Menteri di Melaka. Saya nak beritahu Mas Amiati ni, dia juga adalah sebahagian dalam senarai orang yang kononnya menerima duit PDP. Nama dia sebahagian daripada orang yang sepatutnya dikompaun seperti mana Datuk Seri Muhammad Hassan, Datuk Seri Ahmad Baslan dikompaun. Tapi bila dia melompat di Bersatu, apa jadi? Dia dibersihkan. Dia menjadi orang yang sebersih-bersihnya. Kes rasuah ni. Itu yang saya nak tanya dengan Presiden PPBM. Bagaimana dia boleh mengatakan bahawa kena pilih Perikatan Nasional kerana mereka ni bersih? Jelas mereka tidak bersih. Jelas mereka mengamalkan korupsi. Jelas mereka menyogok. Malah saya nak beritahu, Ketua Pembangkang Malaysia juga disogok terang-terang oleh Tan Sri Muhyiddin dalam usaha untuk menyelamatkan kedudukan sebagai Perdana Menteri dengan menawarkan apa yang dipanggil sebagai pembangkang bertaraf menteri. Tak beritahu. Ini dimulakan oleh Muhyiddin Yassin ketika dia nak menyelamatkan kedudukannya sebagai Perdana Menteri. Tapi malanglah tuan-tuan. Tan Ibrahim tidak berkata apa bila 16 orang daripada UMNO dicuri oleh PPBM. Hanya bila Azmin mencuri 9 orang bawa pergi ke PPBM, barulah Tan Ibrahim bising. Pada ketika itu juga kita tengok pemimpin DAP tak ada pun bising. Bila pemimpin-pemimpin UMNO dibawa, pemimpin UMNO yang korup bermasalah dibawa ke dalam PPBM, tak dengar mereka bising. Sedangkan kalau mereka ni ada prinsip untuk menidakkan, kalau mereka ni ada prinsip untuk menolak rasuah, kita dah dengar rakaman bagaimana scheme of team yang diperkenalkan oleh Tan Sri Muhyiddin untuk menawan dan membesarkan parti mereka hanya dengan memilih lebih banyak tetap dan ramai untuk bersama dengan mereka. Tapi ketika itu kita tak dengar statement rasmi daripada DAP yang membantah kemasukan tentang ini ke dalam Bersatu. Kita tak tengok pun bagaimana mereka bising macam sekarang. Hanya selepas bila wakil rakyat 9 orang daripada PKR dilamar, barulah mereka ni suara. Jadi kita buat reform, we must make the reform and we are still in power. Not that you talk about reform and you are no longer in power. Tak guna. Tak guna. Itu kelebihan kalau kita tengok zaman Datuk Seri Najib. Dia tak pernah cerita pasal nak hapuskan AUKUS,
yang digembar-gemburkan oleh Anwar Ibrahim. Tapi dah jadi Timbalan Perdana Menteri, ketika tu dia langsung tak ubah auku. Tapi Datuk Seri Najib telah minda universiti dan kolej membenarkan mahasiswa untuk kita tak pernah menjanjikan hapuskan ISA yang digunakan oleh Tun Dr. Mahathir untuk kekal berkuasa. Tetapi Datuk Seri Najib telah menghapuskan ISA. Walaupun ISA itu boleh digunakan untuk mengekalkan kuasa politik Malaysia dengan menangkap orang. Tapi kita tak buat macam itu. Ini yang betul-betul reformer. Kita tengok fakta. Bagaimana dia ketika dia berkuasa, dia membebaskan media. Kalau tidak dulu, sejak roket ini kena ban. Tak boleh kembali. Kita tengok bagaimana Harakat Daily kena sekat 3 bulan, 6 bulan. Hanya boleh dijual kepada ahli saja. Tetapi zaman Pak Lah, dia buat reform tu. Jadi saya nak beritahu, great reformer, they reform when they are still in power. They talk when they are no longer. Baik, terima kasih kepada Datuk Rahman Adam atas hujah yang panjang lebar untuk bagi kita kefahaman perbezaan-perbezaan pemerintahan parti-parti di Malaysia ni. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada 3 panelis kita pada malam ini, Datuk Zahrin, YB Dr. Aziz Bari dan juga Datuk Rahman Adam. Harapnya pada masa akan datang kita dapat berforum, kita akan dapat bermuzakarah lebih panjang, lebih beri kefahaman kepada penonton kita tentang situasi politik semasa. Kita ucapkan terima kasih lagi kepada ketiga-tiga panel kita pada malam ini. Baiklah penonton, sampai di sini saja secara langsung kita pada malam ini. Teruskan bersama BBTV pada esok hari, kita bawakan lebih banyak isu yang menarik tentang bajet, tentang hiburan. Nantikan esok di BBTV. Assalamualaikum dan terima kasih. Waalaikumsalam. Jumpa lagi.